Sallu alaihi. Kasih parti-parti luar negara, wakil-wakil kedutaan luar negara, serta duta-duta negara asing. Bersama kita bersama mendukung hasrat semua, berjasama dan mulia dan indah, bersatu bersetia berkhidmat slogan katanya, UMNO terus marah. Alhamdulillah, dibalut rasa tawaduk dan rasa rendah diri, sekali lagi kita berhimpun untuk menunaikan tanggungjawab lazim sebagai sebuah organisasi bagi mengadakan mesyuarat agung tahunan parti tercinta, yakni Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Sesungguhnya perhimpunan sebegini bukanlah semata-mata acara ritual dalam memenuhi tuntutan takwim organisasi. Sebaliknya, ia satu iltizam terbaik melaksanakan proses muhasabah dan islah demi memperbetulkan kelemahan, memperkejap jentrapati, membugarkan hala tuju pertubuhan, seterusnya memastikan kelangsungan jemaah. Saudara dan saudari, seperti semua maklum, ini merupakan perhimpunan agung terakhir sebelum pilihan raya umum yang ke-13. Jadinya, Dewan Rakyat menurut perlembagaan, kalaupun tidak dibubar oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan nasihat Perdana Menteri, ia akan terusai juga dengan sendirinya pada tanggal 28 April 2013. Oleh itu, setiap seorang daripada kita, tidak kira saudara dan saudari yang berada di bawah, tuan-tuan dan puan-puan yang memenuhi ruang di atas, apatah lagi para pemimpin di sini, dan pastinya sekian ramai ahli UMNO di mana saja, hatta yang tidak bernama, walau tidak berjawatan, waima yang tidak berkedudukan, sekalipun yang tidak pernah menjejakkan kaki ke Dewan Bertuah ini, saya percaya semuanya sedang merasakan betapa kencang tiupan ke medan juang. Saudara-saudari, jelas sekali terasa parti kita telah semakin pulih semangatnya. Sudah pulih, tuan-tuan? Sudah. Kita yakin bahawa jentera parti pula daripada peringkat cawangan, bahagian, perhubungan, sehinggalah ke peringkat kebangsaan telah pun bersedia untuk menghadapi pilihan umum yang bakal diadakan. Sudah bersedia? Sudah bersedia? Sudah bersedia? Terima kasih. Boleh bubar? Bubar. Besok. Ini hari lah. Kalau berani. Kini semboyan sedang berkumandang. Genderang semakin bergema. Masanya sampai menyusun langkah. Tempohnya matang. Memperkemas pasukan. Detiknya tiba. Mempasak kuda-kuda. Dengan
menyokong peranan masing-masing. Ayolah kita kembali kepada rakyat demi memperbaharui umat. Serentak itu, saudara dan saudari, marilah kita mengangkat sebanyak-banyaknya doa bahawa dengan izin Allah juga, apabila kita bertemu pada tahun hadapan di Dewan Merdeka ini, insya-Allah kita akan berhimpun semula dengan sokongan kokoh sebagai parti pemerintah untuk mengurus kepentingan negara, memakmurkan ekonomi dan mensejahtera rakyat bagi tempoh 5 tahun akan datang. Malah lebih jauh dari itu, moga-moga dengan izin yang maha berkuasa juga, kita akan kekal menjadi parti pemerintah yang akan menjulang darjat Malaysia sebagai negara maju apabila mengisingnya subuh 2020. Sudah pasti, insya-Allah. Saudara dan saudari, namun begitu, pada kita sedang membuat semangat juang yang marak dan membara ini, janganlah alpa pada kisah-kisah lalu. Beringatlah pilihan raya umum ke-12 pada Mac 2008 merupakan pengalaman yang sungguh pahit, sungguh kelat dalam episod politik UMNO dan Barisan Nasional. Sumbangan itu pada hemat saya, ombak serta rintangan yang membadai selama bertahun-tahun ini sewajarnya telah benar-benar menghimpunkan bibit-bibit kesedaran di sanubari semua. Seharusnya lagi bagi sebuah parti politik yang menunjang kerajaan persekutuan lebih separuh abad lalu, episod tersebut sepatutnya memahatkan iktibar daripada kita semua. Malah ia merupakan isyarat jelas rakyat Malaysia kepada UMNO dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional untuk berubah sesuai dengan selera, aspirasi dan jangkaan rakyat. Apa yang pasti, kita tidak boleh banyak berbicara dan bertangguh-tangguh lagi. Kita perlu memperhebatkan tindakan dan menggandakan usaha. Hanya saja melalui cara itu sajalah parti UMNO akan terus diperhati, sentiasa diperhitung dan selamanya dipeduli oleh rakyat. Justru dalam tempoh kurang 4 tahun semenjak saya dan rakan-rakan diamanahkan kepimpinan parti dan kerajaan, kita telah tidak jemu-jemu bekerja keras untuk memenuhi kehendak dan keperluan rakyat ramai. Sekalipun dihadap dengan pelbagai kesulitan dan cabaran, kita tetap cekap berusaha untuk memulihkan kepercayaan, memulihkan keyakinan serta memulihkan sokongan rakyat kepada parti dan kerajaan. Sesungguhnya juga apa yang diupayakan beberapa waktu ini, mana mungkin dilakukan secara enteng atau semena-mena. Sebaliknya ia telah melalui proses rundingan dan mendengar secara menyeluas, bersesuaian dengan prinsip bahawa era kerajaan mengetahui segalanya dan memiliki monopoli terhadap kebijaksanaan sudah berakhir. Lantas menghitung perjalanan kepimpinan ini, kita sebenarnya telah menempa keberhasilan yang sungguh membanggakan. Antaranya, kita berjaya melindungi Malaysia daripada krisis ekonomi global, meletakkan kembali ke landasan pertumbuhan mampan serta mengeluarkan
negara dari perangkap berpendapatan sederhana. Di samping itu, kita dapat memetakan secara teliti dan terperinci perjalanan Malaysia ke arah mencapai status negara maju berpendapatan tinggi. Saudara dan saudari, sekiranya kemenangan yang kita impikan, seandainya kelangsungan kita dambakan sebagai sebuah pertubuhan siasat, sebelum terus mengatur gerak, sejenak perlu menoleh ke belakang supaya dapat mengetahui letak duduk sebenar keadaan parti kita. Adakah lebih baik dari semalam? Cukupkah pula persediaan untuk menghadapi hari-hari mendatang? Pastinya dalam meniti garis-garis besar perjuangan, langkah-langkah konkret ke hadapan mestilah penuh berhemah dan berhikmah, ikhlas mendahulukan kepentingan rakyat, bukan dengan helah menabur janji-janji kosong, tipu daya atau fata morgana. Barulah segala ikhtiar mendapat rahmat dan keberkatan ilahi. Saudara dan saudari, berdiri atas kesedaran dan semangat itu, mari kita tinjau hakikat demografik Malaysia yang telah berubah secara radikal. Majoriti daripada 29 juta penduduk hari ini dilahirkan pasca Hari Malaysia, dengan hampir 70% tinggal di kawasan bandar, 40% pada lingkungan 17 hingga 23 tahun sedang mengikuti pelbagai peringkat pendidikan pasca menengah. 80% pula merupakan mereka yang berumur kurang 45 tahun, manakala separuh daripada rakyat kita berusia di bawah 25. Satu faktor penting lagi, transformasi pengundi hasil dan rakyat Malaysia amnya tidak berlaku dalam tempoh sehari dua, tetapi telah berlangsung secara berdekad, sebanyak lebih 5 dekad, digerakkan oleh kejayaan dasar-dasar serta program hasil prakarsa kerajaan perikatan dan kemudiannya diteruskan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Hakikatnya peningkatan taraf hidup, proses pembandaran, akses pada pendidikan, kemajuan teknologi maklumat, komunikasi serta pengangkutan telah merubah keutamaan, selera, sistem nilai dan profil pengundi Malaysia. Cita rasa dan jangkaan mereka, terutamanya golongan muda, telah bertukar dengan mendadak. Tambahan pula, rata-rata pengundi kini sifatnya lebih bermaklumat serta kritikal. Selain itu, fakta yang sedia ada menunjukkan sejak Mac 2008 terdapat 2.9 juta pengundi baru, tidak kira golongan umur, telah mendaftar sebagai pemilih. Angka ini, saudara dan saudari, sangat signifikan kerana ia mewakili lebih 1/5 daripada jumlah pengundi Malaysia, yakni 13.1 juta. Ini bermakna setiap seorang daripada 5 pengundi baru bagi pilihan raya umum ke-13 nanti ialah pengundi baru atau pengundi yang pertama kali.
Saudara dan saudari, sepanjang berdepan mehnah dan cabaran politik semasa, UMNO dan Barisan Nasional tidak lagi boleh berasa lepas lega dan mengambil mudah dengan mengharapkan sokongan rakyat berasaskan nostalgia jasa-jasa dahulu atau apa yang telah dibuat parti serta kerajaan pada hari-hari kemarin. Mendakap cabaran kini, pilihan raya umum ke-13 menghadapkan kita dengan satu pilihan, iaitu sama ada kita sebagai individu dan secara kolektif mahukan kemenangan untuk parti atau sebaliknya. Serentak itu bercakap tentang sistem demokrasi berparlimen seperti di Malaysia. Kerajaan dibentuk oleh parti atau gabungan parti politik yang memenangi majoriti kerusi dalam Dewan Rakyat. Artinya kemenangan majoriti daripada 222 kerusi yang dipertandingkan adalah penentu kesinambungan kerajaan Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, kemenangan dalam pilihan raya sebenarnya bergantung kepada banyak faktor seperti pengundi setempat, kecekapan jentera di setiap bahagian serta calon yang dipertandingkan. Selain itu, realiti semasa menyaksikan bahawa sokongan rakyat kepada kepimpinan nasional dan negeri tidak semestinya diterjemahkan dalam bentuk undi kepada calon tempatan parti. Kata orang, dulu lain, sekarang dah lain. Jika dahulu siapapun yang diketengahkan oleh parti merupakan calon boleh menang, hakikatnya tidak lagi begitu. Maknanya di sini, kejayaan calon dalam pilihan raya kontemporari ini bergantung kepada penerimaan mereka yang hendak diwakili. Calon boleh menang yang dipilih oleh parti hendaklah mampu memberi nilai tambah, yakni bukan sahaja sekadar diterima oleh lingkungan parti, malah hendaklah juga disenangi oleh masyarakat setempat sebagai pengundi. Lebih daripada itu, boleh bekerjasama dengan pertubuhan sukarela serta masyarakat madani kerana mereka lah sebetulnya para pengundi. Kenyataan lagi, lebih 95% rakyat Malaysia dilahirkan pasca penubuhan UMNO. Oleh sebab itu, penilaian yang dibuat pengundi generasi baru hari ini bukan didasarkan pada pengalaman masa lalu, apatah lagi apa yang telah dilakukan semalam. Sebaliknya, ia berasaskan merit hari ini berserta wawasan masa depan. Kesimpulannya di sini, kemenangan dalam perjuangan pada analisa akhirnya adalah hasil usaha bersama semua rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, agama dan ideologi, muda dan tua, lelaki dan wanita, warga bandar dan desa, pekerja kolor biru dan putih, sektor awam swasta, syarikat berkaitan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta masyarakat seramai. Ringkasnya, setiap dari kita berperanan dan bertanggungjawab memilih yang terbaik untuk Malaysia. Atas segalanya, rakyat hari ini sudah bijak untuk membezakan yang mana kaca, yang mana manikam. Pengundi pula dapat menilai bahawa empati kepada rakyat oleh calon bersifat sejati dan berterusan bukanlah hanya untuk musim pilihan raya. Dalam konteks ini,
Saya ingin menyarankan, jadilah pemimpin parti yang rajin mengkhidmati rakyat, berwibawa dan bersikap rendah diri. Bab kata orang tua-tua, ular yang menyusur akar pasti tidak akan hilang bisanya. Saudara dan saudari sekalian, bersuluhkan jamu perjuangan mulia yang cerah menyala, kita mesti cekal bekerja keras. Kita mesti terus tabah meyakinkan rakyat bahawa kitalah pilihan kepimpinan yang utama, bahawa kitalah yang mampu membawa masa depan yang lebih baik pada mereka dan anak-anak cucu mereka. Apa yang dapat saya katakan, berikhlaslah dalam memberi khidmat kepada rakyat. Berpeganglah kepada kata-kata para ulama dan pujangga bahawa yang baik akan akhirnya ternampak, yang buruk itu ujungnya kelak pasti terpandang jua. Saudara dan saudari, pada kesempatan ini renungkanlah sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai iktibar. Kita telah membaca bagaimana dalam perang Badar, tentera Islam yang serba kekurangan telah berjaya menewaskan musuh yang jauh lebih besar bilangan serta lebih lengkap peralatannya. Manakala peristiwa Uhud, walaupun kekuatan tentera Islam dan musuh lebih setara, tentera Islam mengalami kekalahan. Diriwayatkan ketewasan semasa Uhud berpunca daripada kelemahan rantaian kawalan dan pemerintahan pasukan serta kelalaian mentaati arahan oleh para pemanah berbanding ketika pertempuran Badar. Di sini pengajaran yang dapat kita ambil daripada sepotong rentetan sirah tersebut ialah tentang pentingnya disiplin organisasi dalam sesebuah parti politik. Implikasinya, apabila tiada kepatuhan dalam perjuangan berjamaah, kita akan menempa kegagalan, kita akan kecundaan, kita akan tumbas dan tewas. Saudara dan saudari, hal disiplin berorganisasi ini perlu dimengertikan baik-baik. Dia merupakan faktor tonggak yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesebuah pertubuhan untuk mencapai matlamat yang diingini. Dalam bidang ketenteraan, ia mampu menentukan kemenangan atau kekalahan di medan perang. Dalam sebuah pertubuhan siasat pula yang wujud dalam sistem demokrasi berparlimen, disiplin berorganisasi menentukan sama ada parti politik itu berpeluang menang atau kalah dalam pilihan gaya. Ini intipatinya disiplin organisasi bermaksud meletakkan kepentingan organisasi secara kolektif di atas kepentingan pribadi dan individu. Lalu mengambil sumber ayat 83 surah An-Nisa. Kedisiplinan berjemaah menuntut kita berlapang dada dan bersedia menerima keputusan yang dibuat oleh kepimpinan parti. Dan jika tidak dipersetujui, hendaklah menggunakan saluran organisasi yang sewajarnya bagi menyampaikan pendapat tersebut.
termusnah. Jika keputusan tamatlah dibuat, terimalah dengan hati terbuka dan laksanakanlah dengan sebaik mungkin. Benarlah seperti madahkan pemimpin-pemimpin besar dahulu kala. Satu petua yang memang kecil, namun sangat sulit nak diamalkan. Itulah dia taat dan patuh kepada arahan parti. Tan Sri Pengerusi Tetap, saudara-saudari sekalian, pada sisi lain, pendapat yang teori politik konvensional yang mengatakan bahawa perubahan dan pembaharuan akan hanya berjaya jika kita menukar kerajaan, tidak boleh diterima pakai di Malaysia. Semenjak lebih 50 tahun yang lalu, Parti Perikatan dan kemudiannya Barisan Nasional secara tali-menali menerajui negara tercinta ini dengan membawa perubahan dan pembaharuan bukan pada kadar berdekade, malah dengan lonjakan berganda dengan konsep ataupun prinsip keberterusan transformatif. Kita telah menyaksikan bagaimana Malaysia telah berubah dari sebuah negara yang terjajah kepada sebuah negara merdeka, daripada sebuah negara berstatus negara pertanian berpendapatan rendah kepada sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Oleh itu, dengan keberterusan transformatif, rakyat boleh melihat sekalipun kepimpinan ini datang dari parti yang sama, namun perubahan dan pembaharuan berlaku secara dinamik, berterusan, tertib dan teratur. Artinya, parti pemerintah sentiasa memikirkan kaedah atau merekayasa terkini bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa. Kita terus-terusan membuat pembaikan. Kita memikir idea-idea unggul, baru, program yang tuntas. Pokoknya, kita pada tiap ketika mendepani kelok zaman dengan membuat perubahan, dan perubahan itu amat tepat pada masa dan ketikanya. Saudara dan saudari, kita ada mendengar pendapat yang mengatakan, apa salahnya memberi peluang pada pembangkang untuk menang bagi menilai kemampuan dan keupayaan mereka mengurus negara dan rakyat. Namun ini adalah satu risiko yang amat tinggi. Kerana masa depan negara, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita terlalu berharga untuk dijadikan bahan uji kaji. Tanpa penilaian yang betul, teliti dan kritikal, menukar kerajaan ibarat mengamanahkan tikus membaiki labu. Dan mungkin mempercayai serigala menjaga biri-biri. Saudara dan saudari, sememangnya menjadi aspirasi setiap parti politik untuk memperolehi mandat dari rakyat bagi membolehkan membentuk kerajaan dan pimpinannya menjadi Perdana Menteri. Ke arah itu, pelbagai janji dan komitmen ditawarkan. Bagi parti yang sedang menerajui kerajaan, penilaian dilakukan oleh rakyat berdasarkan dua kayu ukur. Pertama, adakah janji-janji lepas telah ditunai dan dilunaskan?
Manakala kayu ukur kedua, adakah janji-janji baru yang dibuat akan lebih membawa manfaat? Manakala bagi parti yang tidak pernah membentuk kerajaan, mereka perlu dinilai berasaskan janji yang sedang dibuat. Jika pada peringkat janji lagi sudah tidak boleh dipegang, tidak boleh dipercayai, maka lebih selamat untuk para pengundi menjauhi parti tersebut. Saudara dan saudari, berhubung hal demikian, Malaysia hari ini merupakan contoh sebuah negara membangun yang amat berjaya, sama ada diukur dari segi keampuhan institusi negara maupun kemajuan sosioekonomi. Kejayaan ini bukanlah sebuah fantasi yang dihayalkan oleh kerajaan Barisan Nasional. Sebaliknya, satu kejayaan nyata yang dapat disaksikan dan dinikmati setiap rakyat Malaysia. Bahkan ia juga merupakan kejayaan yang diiktiraf oleh institusi dan masyarakat antarabangsa. Jika dinilai dari kayu ukur global, Malaysia hari ini mencatat antara negara dagangan terbesar di dunia dengan nilai ekspor dan import lebih 1 triliun ringgit. Hari ini kita diiktiraf Institute for Management Development atau IMD dan World Economic Forum atau WEF dalam barisan 20 negara paling berdaya saing di dunia. Hari ini juga kita diiktiraf Bank Dunia sebagai negara ke-12 paling mudah untuk berurus jaga. Sementara program pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau UNDP pula menilai status Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai High Human Development Index. Kendati pun begitu, kerajaan pimpinan UMNO tidak hanya berpeluk tubuh dan berpuas hati dengan kejayaan sedia ada. Kita mahukan setiap anak Malaysia terus mampu mengoptimalkan potensi. Kita mahukan setiap anak Malaysia dapat merealisasikan impian agar hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok syarat dengan kemungkinan. Sebab itulah dasar transformasi nasional telah digubal dan dilaksanakan semenjak saya dan rakan-rakan mengambil alih kepimpinan parti dan kerajaan lebih 3 tahun yang lalu. Melalui dasar ini kita telah memeta transformasi ekonomi, kerajaan dan politik secara rapi bagi memastikan wawasan 2020 akan tercapai. Hasil pelaksanaan program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi dan model ekonomi baru misalnya, pendapatan per kapita GNI negara meningkat 30% di antara tahun 2009 hingga 2011, iaitu daripada $6,700 kepada $9,700. Kemuncaknya nanti, saudara dan saudari, ialah bagi mencapai pendapatan per kapita sebanyak $15,000. Hakikatnya jika kita menggunakan kayu ukur Bank Dunia bagi mengklasifikasikan sebuah negara sebagai berpendapatan tinggi, iaitu $12,476, maka ia jelas menunjukkan walaupun tempohnya masih tinggal 7 tahun lagi, kita Malaysia sudah pun berada pada landasan yang betul untuk mencapai taraf tersebut lebih awal lagi. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita maklum bahawa pihak pembangkang dalam usahanya untuk menawan hati rakyat telah mengeluarkan buku jingga sebagai manifesto kenapa mereka perlu dipilih
menjadi kerajaan menggantikan Barisan Nasional dengan tema ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Dalam dokumen tersebut terkandung sejumlah 59 janji yang dikatakan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. 10 daripadanya konon akan ditunai dalam tempoh 100 hari pertama pentadbiran mereka. Sebaliknya, semua itu hanya nampak muluk-muluk. Padahal cerita yang betul tentang kesan buruk jika janji-janji tidak munasabah itu dilaksanakan, tidak pula disampaikan pada pengetahuan rakyat. Jika disenarai, mereka mendakwa kononnya mampu menjamin pendapatan purata bulanan setiap isi rumah Malaysia pada kadar RM4,000 sebulan, menghapuskan tol dan hutang PTPTN, memberi allowance khas kepada guru sebanyak RM500 sebulan, menaikkan royalti petroleum hingga 20% kepada negeri-negeri antara lain. Mana mungkin semua ini diperbuat? Kerana natijahnya akan memusnahkan ekonomi negara. Antaranya, pada tahun pertama seandainya dilaksanakan, defisit bajet kerajaan pusat akan melonjak kepada hampir 30%. Kedua, menjelang tahun 2015, kadar nisbah hutang negara pada KDNK akan melambung kepada 140%. Pada tahun ketiga, kita akan mencapai tahap keparahan dan hilang kedaulatan negara seperti dialami oleh negara Greece. Waktu itu, pengurusan iktisad negara tidak lagi berada dalam tangan kerajaan yang dipilih rakyat, tetapi beralih ke tangan institusi antarabangsa. Adakah itu yang kita inginkan? Saudara dan saudari sekalian, inilah tahap kualiti dan hal ketidakmampuan perancangan ekonomi parti lawan. Namun ia tidaklah langsung mengejutkan kita. Kerana semasa krisis kewangan Asia melanda Malaysia pada tahun 1997-1998, terbukti Menteri Kewangan, saya ulang, Menteri Kewangan ketika itulah orangnya yang kini menjadi ketua pembangkang. Bukanlah pengurus ekonomi yang cekap. Beliaulah yang menggunakan dasar maya tabung kewangan antarabangsa atau IMF bagi menangani krisis ekonomi ketika itu. Semua orang mengetahui IMF masa tersebut diketuai oleh sahabat karibnya. Tindakan beliau memotong perbelanjaan pembangunan serta menaikkan kadar faedah di saat-saat keyakinan pasaran menurun dan memerlukan suntikan oleh kerajaan telah menyebabkan kesengsaraan pada rakyat terbanyak, khususnya masyarakat perniagaan. Orang ini memang selayaknya digelar sebagai sesumpah politik ataupun political chameleon bila bercakap di Amerika Syarikat dan kepada bangsa lain berbeza nadanya dan isinya bila bersyarah kepada orang Melayu dan orang Islam. Lain pula ceritanya semasa bersama kita dalam UMNO, caranya sekian. Sekarang jadi ketua umum pembangkang,
segala pendirian dan PL-nya berubah pula. Kalau ikut pepatah dulu, orang menyebut orang ini lidahnya bercabang. Sebabnya tiada orang boleh meneka watak sebenar beliau yang secara terang-terang mendukung usaha menjamin keselamatan Israel pada kala dunia mengutuk rejim Tel Aviv yang kejam kerana membantai, mengganyang umat Islam di Gaza. Akan tetapi apabila kerajaan membentang usul mengecam Israel di parlimen, dah dia menyokong pula. Heran. Saudara dan saudari, dalam buku Jingga juga pembangkang menjanjikan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Tetapi realitinya kerajaan Barisan Nasional lah yang berani mengambil langkah. Tidak setakat memansuhkan ISA, tetapi juga Akta Kediaman Terhad, Akta Buang Negeri, membatalkan 3 pengisytiharan darurat serta membiarkan ordinan-ordinan yang digubal lupus. Tiada sekadar itu, kita juga telah meminda AUKU bagi memendahkan keahlian pelajar dalam parti politik, meminda akta mesin cetak dan penerbitan bagi menghapuskan keperluan lesen tahunan serta mengembalikan semula hak semakan kehakiman secara amnya kepada mahkamah. Atas sebab-sebab yang demikian, rakyat Malaysia perlu menilai dan membuat keputusan sama ada mereka mahukan keberterusan transformatif ini oleh UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional atau akan terumbang-ambing dalam kata-kata muslihat serta mainan tangkapan tidak masuk akal oleh pembangkang. Saudara-saudari, sesungguhnya UMNO sentiasa memperjuang dan mempertahankan Islam sebagai termaktub dalam perlembagaan parti sesuai dengan kedudukannya sebagai agama persekutuan. Kerana itu, tuduhan-tuduhan oleh pihak tertentu bahawa UMNO parti nasionalis yang sekular amat tersasar. Baru-baru ini sampai kepada tahap sanggup mendoakan kecelakaan kepada UMNO. Sedangkan kita adalah saudara seakidah. Alangkah peliknya perbuatan mereka ini. Dalam detik-detik saudara kita di Gaza sedang ditimpa musibah dan memerlukan solidariti umat, mereka di sini pula sibuk mau menghancurkan umat Islam yang lain. Soalnya, adakah sebuah parti yang menguruskan ehwal pentadbiran negara seperti UMNO dengan begitu cemerlang layak dituduh sebagai tidak Islamik dan dinista semahunya? Bahal UMNO lah parti yang selama ini membolehkan Islam diamal sebagai cara hidup syumul di negara ini. Apakah tidak mereka melihat bahawa selama berpuluh-puluh tahun semenjak merdeka, syiar Islam yang murni begitu meluas di negara ini, yang bukan terbatas di bidang ibadat sahaja, bahkan merangkumi lapangan munakahat, muamalah dan jinayah. Saudara dan saudari, pada kedudukan ini, kita sebenarnya telah membuat sekian banyak dalam memastikan keberlangsungan Islam. Malaysia misalnya, ialah antara negara Islam yang memiliki agensi khusus bagi pelaksanaan ibadat haji secara komprehensif. Penubuhan lembaga urusan tabung haji telah membolehkan umat Islam yang dahulunya terpaksa menggadai harta benda, kini boleh bukan saja menabung tetapi juga dapat mengerjakan rukun Islam kelima itu dengan keadaan sistematik lagi selesa. Begitulah dalam bidang muamalah, Malaysia ialah satu-satunya negara Islam yang menawarkan khidmat perbankan dan kewangan Islam secara komprehensif dan meluas.
dari sistem pajak gadai hinggalah pengeluaran sukuk, dan kita adalah penerbit sukuk yang terbesar di dunia. Dewasa ini kita berasa bangga dan gembira kerana sebuah forum global telah mengiktiraf kejayaan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam terulung dunia. Hakikatnya umat Islam di Malaysia bukan sahaja boleh membuka akaun simpanan di bank dan menggunakan kaedah tanpa riba, tetapi juga boleh membuat pinjaman, perumahan, kenderaan, pelajaran, membuat pelaburan di pasaran saham dan lain-lain transaksi kewangan dengan menggunakan kaedah patuh syariah. Melangkah dari situ, selain menjadi contoh sebuah negara Islam yang aman dan maju, Malaysia juga rancak menyumbang secara besar pada kesejahteraan di seluruh dunia. Seperti ramai maklum, kita telah menghantar anggota pengaman pemerhati tentera termasuk pasukan perubatan ke negara Islam berkonflik seperti Bosnia, Somalia, Lebanon dan Afghanistan. Malah mutakhir ini, Malaysia telah menjadi pendamai dan orang tengah meleraikan konflik yang telah berlarutan lebih 40 tahun di selatan Filipina, sehingga berjaya membuka lembaran baru kepada bangsa Moro. Malaysia turut komited untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Palestin. Kita telah dan akan sentiasa memperjuangkan hak sah mereka untuk bernegara sendiri di semua forum antarabangsa dan rantau. Kita menyarankan agar masyarakat antarabangsa menghormati aspirasi ini. InsyaAllah, Malaysia akan menjadi negara pertama untuk membuka kedutaan di ibu kota negara Palestin yang merdeka dan berdaulat kelak. Malaysia juga prihatin terhadap nasib yang menimpa rakyat ataupun masyarakat Rohingya di Myanmar. Kita menyeru agar keganasan yang dilakukan terhadap mereka ini dihentikan serta-merta dan penyelesaian yang adil akan dibuat. Saudara dan saudari, merujuk semua itu, janganlah sumbangan kepada Islam diukur hanya dengan tahap retorik dan kuatnya bunyi pekikan slogan semata-mata, sedangkan sumbangan sebenar serta isi kandungannya tidak seberapa. Sebetulnya pun pencapaian memenuhi tuntutan Islam sebagai cara hidup ini berjaya dizahirkan dalam pada Malaysia merupakan sebuah negara berbilang etnik, budaya dan agama. Kenapa dan mengapa? Tidak lain, tidak bukan kerana sejak merdeka berpaksikan prinsip wasatiyah, UMNO dan rakan-rakan dalam barisan nasional dengan penuh keikhlasan telah mampu mencapai tahap muafakat yang tinggi bersama-sama memajukan negara. Berlandaskan sebuah ini, ingin ditegaskan di sini tanpa ragu-ragu lagi bahawa UMNO komited bagi terus mempertinggikan Islam berteras maqasid syariah demi melihara agama, nyawa, harta benda, akal, maruah dan keturunan. Kita tidak rela untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam. UMNO tidak sekali-kali akan mencaci atau menista saudara seagama seperti dilakukan oleh parti lawan. Kita tetap tegas untuk mempertahankan kesucian dan kemurnian akidah. Di atas pentas perhimpunan ini juga, kita mau menyatakan tanpa berbasa-basi lagi bahawa kita menentang sekeras-kerasnya mereka yang mendukung fahaman pluralisme maupun liberalisme.
Saudara dan saudari, komitmen UMNO ini selaras dengan peruntukan perkara 11, Pasal 1 dan Pasal 4 Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara. Perkara 11 Pasal 1 menjamin kebebasan beragama di negara ini. Sekalipun di bawah perkara 3 Pasal 1, Islam ialah agama bagi persekutuan. Perkara 11 Pasal 1 menyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Namun tertakluk kepada Pasal 4 yang berbunyi, Undang-Undang Negeri dan Berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Jadinya kita ingin berpesan, cukuplah cuba memperdaya rakyat. Satu ketika dahulu, UMNO dituduh kafir melalui amanat Tuan Guru yang tidak perlu saya sebut namanya, kerana seluruh rakyat pasti kenal siapa dia. UMNO dicap kafir kerana bekerjasama dengan rakyat Malaysia yang tidak beragama Islam. Kononnya tidak menyokong penubuhan negara Islam dan pelaksanaan hudud. Kesan amanat tersebut pada tahun 1981 itu bukan sahaja telah memecahkan perpaduan, tetapi telah menanamkan benih-benih kebencian di kalangan sesama Islam. Natijahnya muncul tragedi memali, peristiwa Lubuk Merbau, kejadian sembahyang dua imam, penceraian suami isteri, perseteruan keluarga serta wujudnya fahaman haram memakan sembelihan oleh orang-orang UMNO. Soalnya, adakah layak pemimpin seperti ini yang nak diangkat oleh rakyat untuk membela untuk nasib mereka? Buat Ima dulu pun selepas saja satu penggal menjadi Menteri Besar, orang Terengganu terus menolak kepimpinan beliau. Tambahan lagi, kita dapati hari ini pemimpin yang sama dan parti yang sama mengecam UMNO sudah tidak lagi memperjuangkan negara Islam, sebaliknya pula mahu menubuhkan negara berkebajikan. Mereka juga hari ini bekerjasama dengan sebuah parti yang menentang penubuhan negara Islam, malah mahu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Kenapa matlamat perjuangan mereka semalam berbeza dengan matlamat perjuangan mereka hari ini? Sedangkan ia melibatkan perkara asas. Terbukti pelaksanaan negara Islam ala PAS di antara parti itu dan DAP masih belum diselesaikan, malah cuba disembunyikan. Kalau isu pokok yang paling besar membezakan mereka masih belum diputuskan, bagaimana halnya hendak membentuk kerajaan campuran? Adakah nafsu untuk berkuasa mengatisi prinsip perjuangan? Adakah matlamat telah menghalalkan cara? Tidak mengapalah kalau tidak melibatkan orang lain. Tetapi apa yang tragisnya, ia telah menjadi pesta fitnah, propaganda jahat dan pendustaan yang ditujukan kepada UMNO serta seluruh rakyat Malaysia. Berbicara tentang negara Islam, walau apapun tomahan yang diasak kepada UMNO, hasil perjuangan kita dalam memartabatkan Islam di bumi Malaysia ini dan seantero dunia tetap menyinar, tetap murni dan akan tetap dipersadakan. Terbaru, sekumpulan ulama antarabangsa telah memulakan usaha bebas untuk merangka dan mengukur negara-negara berdasarkan indeks syariah. Kita bersyukur kerana kajian mereka di peringkat global mendapati Malaysia menduduki kedudukan 5 teratas dalam pematuhan indeks berkenaan.
Masih Pengerusi, saudara-saudari sekalian, pilihan kepada kita semua ini antara Barisan Nasional sebagai sebuah parti dengan rancangan holistik tentang hala tuju masa depan negara atau parti pembangkang yang kelam kelibut serta bercelaru di belenggu matlamat pakatan mereka sama ada menjadikan Malaysia sebagai negara sekular, sebuah negara teokratik atau sebuah negara berkebajikan. Suka tidak suka, ini sangat asasi, fundamental. Sesungguhnya rakyat Malaysia berhak untuk mengetahui secara nyata sebelum membuat keputusan paling penting bersabit masa depan mereka. Pilihan raya bukan satu uji kaji. 5 tahun ialah jangka masa yang lama dalam pentadbiran sebuah kerajaan. Pelbagai bentuk kerosakan boleh berlaku. Hatta sebuah negara yang berjaya pun akan gagal dan tersungkur. Kerana itu, menyisir waktu, UMNO bukanlah parti yang mengamalkan takiah atau tipu muslihat dalam kerjasama dengan parti-parti komponen Barisan Nasional. Tidak seperti gabungan DAP, PKR dan PAS yang tiada bertunjangkan ketulusan. Contohnya di Pulau Pinang yang diterajui DAP, parti PAS tidak menyertai kerajaan. Di Kedah yang diterajui PAS, DAP tidak menyertai pentadbiran. Kita maklum puncanya kerana mereka saling tidak mempercayai antara satu sama lain. Selanjutnya, marilah kita menyingkap tabir di sebalik dakwaan parti DAP yang mendabit dada bahawa mereka lah yang paling demokratik di negara ini. Namun begitu, sungguhkah bagai dicanang? Apakah cerita sebenar dalam DAP? Semua orang mengetahui DAP ialah parti anak, bapa dan menantu. Walaupun hanya memegang jawatan pemimpin parlimen, DAP yang tidak dipilih oleh ahli parti, ternyata Lim Kit Siang ialah individu yang begitu berkuasa dalam DAP. Anaknya pula merupakan Setiausaha Agong parti dan Ketua Menteri Pulau Pinang, manakala menantunya merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Melaka merangkap naib pengurusi Seksyen Wanita DAP. Begitulah juga kisahnya dalam parti PKR, di mana ia melibatkan suami, isteri dan anak. Si suami adalah ketua umum yang tidak dipilih. Isteri pula presiden parti, manakala anak sulung naib presiden. Timbalan presiden tu sama-sama kita tahu. Berbalik kepada DAP. Kalau kita kaji lagi, sifat dan tafsiran demokrasi ala parti itu amat mudah. Jika bersetuju dengan kepimpinan, semuanya okey. Akan tetapi seandainya seorang ahli mempunyai pandangan berbeza, misalnya Tengku Aziz, mantan naib pengurusi mereka, yang tidak bersetuju dengan demonstrasi jalanan bersih 3.0, dan itu tempoh jawatannya sebagai senator tidak disambung untuk penggal kedua. Inilah sebenarnya demokrasi cara DAP. Baru saja nak menyuarakan pendapat, hukuman sudah dijatuhkan. Kita tidak dapat bayangkan sekiranya mereka memegang tampuk kerajaan, apakah yang akan berlaku terhadap rakyat Malaysia yang tidak bersetuju ataupun berselisih pandangan dengan pihak kepimpinan. Apatah lagi seteru politik mereka. Seperkara lagi hari ini, tinggal seorang saja orang Melayu di kalangan 30 kepimpinan pusat DAP. Inikah yang dinamakan demokrasi? Inikah yang dinamakan tidak perkauman? Inikah dinamakan kepelbagaian seperti yang selalu dimomokkan? Cubalah rakyat Malaysia renung dalam-dalam dan fikir masak-masak. Saudara dan saudari, pucuk pangkalnya
UMNO akan terus memperjuangkan agenda Melayu dan Bumiputera supaya kita mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di negara tercinta ini. Kaedah yang digunakan oleh UMNO bagi mencapai matlamat ini berubah mengikut era yang ditempuhi. Perjuangan UMNO semenjak merdeka demi memartabatkan bangsa Melayu bolehlah dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa pertama, melalui perubahan agensi seperti MARA, FELDA dan FELCRA. Ia juga diperkokohkan dengan kewujudan Dewan Latihan RIDA yang berkembang kepada Institut Teknologi MARA pada akhir 60-an dan kemudiannya menyaksikan institusi ini dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi MARA. Fasa kedua menyaksikan pengubalan dasar ekonomi baru dan pelaksanaan melalui rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan Malaysia selama 20 tahun. Usaha berterusan dijalankan demi membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Ia menyaksikan penubuhan organisasi seperti RISDA, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia serta penyediaan kredit mikro melalui Amanah Akta Malaysia dan Tekun. Usaha juga ditumpukan untuk mencipta masyarakat perdagangan serta perindustrian Bumiputera. Lantas kerajaan pimpinan UMNO telah menubuhkan perusahaan awam bukan kewangan atau syarikat milik kerajaan bagi membolehkan bangsa Melayu berkecimpung dalam dunia perniagaan. Bagi meningkatkan ekuiti Bumiputera, kita mewujudkan pemodalan nasional berhad yang menguruskan skim pelaburan saham amanah seperti SNSB dan lain-lain. Sesungguhnya kejayaan terbesar fasa kedua ini ialah tumbuhnya institusi pendidikan menengah seperti Maktab Rendah Sains MARA, sekolah menengah berasrama penuh aliran sains dan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam melalui program matrikulasi. Secara nyata, perjuangan UMNO semenjak merdeka melalui fasa pertama dan kedua ini telah memperlihatkan kejayaan yang monumental melalui penciptaan kelas menengah profesional Melayu yang besar di samping menangani permasalahan kemiskinan di kalangan bangsa kita. Bertapak di atas fasa pertama dan kedua tersebut, kita kini merangka dasar serta program yang lebih terarah serta berfokus, antaranya inisiatif penubuhan model ekonomi baru, teraju skim jejak jaya dan pelaburan hartanah Bumiputera. Alhamdulillah hasilnya, pemilikan ekuiti Bumiputera telah meningkat daripada 21.9% pada tahun 2008 kepada 23.09% pada tahun 2010. Sungguh pun begitu, dalam helaan nafas yang sama memetik iktibar daripada firman Allah ayat 8 surah Al-Ma'idah, kita tidak pernah leka daripada mempertahankan hak serta berlaku adil pada semua kaum. Ia juga terpelihara oleh perlembagaan persekutuan yang digubal berasaskan ijma' kebangsaan. Sedang UMNO komited bagi memperjuangkan nasib bangsa Melayu dan Bumiputera. Kita juga penuh iltizam bagi memastikan bantuan dan pertolongan kerajaan sampai kepada dan mampu dinikmati golongan miskin, golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah daripada semua kaum di Malaysia. Kita mahu kemakmuran Malaysia dikongsi bersama dan rakyat, tidak ada rakyat Malaysia yang akan ketinggalan. Bahkan UMNO menghargai dan menyanjung tinggi sumbangan setiap warga Malaysia, tidak kira apa latar belakangnya, demi kejayaan nasional. Pastinya kita sering menginsafi bahawa kemajmukan yang kita miliki inilah yang seri yang mempatrikan kekuatan sebuah negara bangsa. Sememangnya lagi sebagai organisasi siasat, kita mendukung tanggungjawab untuk terus mempersatukan rakyat melalui titik-titik persamaan, bukannya mendamak racun-racun perbezaan. Itulah juga teras falsafah pemandu satu Malaysia,
rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saudara dan saudari, perbezaan terbesar antara kita dan pembangkang ialah bagi kita janji dibuat untuk ditepati. Bukan seperti pembangkang yang sering berkata palsu apabila memancing undi, tetapi sesudah menjadi kerajaan, semuanya kosong belaka. Tanyalah kepada penduduk kampung Buah Pala di Pulau Pinang, ya, di mana kata-kata manis yang ditabur oleh Ketua Umum PKR semasa pilihan raya 2008. Beliau berjanji kononnya dalam masa 2 minggu selepas memenangi pilihan raya akan selesai masalah penduduk di sana. Kini sudah hampir masuk 4 tahun. Bak kata orang Pulau Pinang, ilek. Pucik ilek. Akhirnya, Barisan Nasional juga yang selesaikan masalah ini. Selain itu, macam kata orang Tanjung juga, boleh jadi caca marba seandainya Pakatan Rakyat membentuk kerajaan. Tukang buat janji Perdana Menteri mereka, tak kisahlah siapa yang akan dilantik, sama ada Ketua Umum PKR atau Presiden PAS. Tetapi si Ketua Menteri Pulau Pinang dari DAP akan tetap buat tak tahu dan buat de je atas janji itu. Mungkin inilah sebabnya timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang menggelar bosnya sebagai koki, arrogant dan tokong. Saudara dan saudari, selanjutnya tanyalah kepada orang Kelantan. Selesai dah kok masalah air? Selesai dah? Sedar tak sedar dah lebih 20 tahun PAS memerintah. Tak selesai juga. Pedah. Lawak. Tanyalah pula kepada orang Kedah pasal PAS. Depa janji apa kat hampa tahun 2008 hari itu? Cuba habak mai. Takkan macam-macam depa tabuk janji. Kita tahu sampai lah ni macam-macam tak selesai, habuk pun tak ada. Seterusnya kita tanya pula penduduk flat kos rendah dan bangsa Puri yang memakai meter pukal di Selangor. Mana janji-janji indah nak bagi air percuma? Elek juga. Satu lagi. Kita tanya pula kepada ibu-ibu tunggal juga di Selangor. Elan bangunan bulanan sebanyak RM100 dah dibagi? Tak patut. Kesian ibu tunggal ni. Saudara dan saudari, berbeza dengan kita UMNO dan Barisan Nasional. Buktinya, semenjak saya dan rakan-rakan mengambil alih kepimpinan parti dan kerajaan melalui pelbagai usaha dan ikhtiar, parti ini dan kerajaan bukan sekadar suka-suka memak janji dan beri harapan, namun kita juga pasti berusaha merintis sejuta jalan untuk menunaikan. Misalnya di bawah pelan jangka pendek, antaranya kita ada BRIM untuk rakyat berpendapatan rendah. Kita ada voucher buku satu Malaysia untuk mahasiswa. Kita bantuan RM1 untuk semua pelajar sekolah. Kita ada skim tayar untuk pemandu teksi. Untuk jangka sederhana, kita menyediakan pusat transformasi luar bandar. Kita menyediakan pusat transformasi bandar. Kita ada KRIM, menu rakyat satu Malaysia, klinik satu Malaysia, kedai kain satu Malaysia, kedai buku satu Malaysia dan lain lagi. Bagi jangka panjang pula, kita dipayungi dasar transformasi nasional.
melalui inisiatif program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi hinggalah kita mencapai status negara maju insya-Allah. Saudara dan saudari, pada setengah pihak kita ingin ingatkan, kalau tak pandai menari, janganlah lantai dikata jongkang-jongkit. Hari ini pelbagai institusi negara diserang dan dituduh sesuka hati secara melulu dengan tujuan jahat untuk mengeliru dan menimbulkan syak di kalangan rakyat. Misalnya Suruhanjaya Pilihan Raya jadi SPR difitnah bertubi-tubi sehingga kan tunjuk perasaan dihancur. Kita tahu mereka lakukan ini sebagai tindakan awal jangka. Sebab seandainya mereka kalah dalam pilihan raya nanti, bukan faktor tidak mendapat sokongan rakyat akan dibangkitkan, namun pihak SPR lah yang akan disalahkan dan dianggap tidak adil serta tidak berwibawa. Sebab itulah tanpa segan silu, mereka mengadu pada kuasa asing bagi mengantarabangsakan masalah dalaman. Sedangkan mereka tahu tindakan berkenaan hanya mengaibkan negara dan menghina maruah dan intelek rakyat Malaysia. Sebenarnya saudara dan saudari, tak perlulah kita libatkan orang asing untuk menunjuk ajar bagaimana menguruskan negara kita. Janganlah menjadi si kitol moden sampai sanggup mengkhianati bangsa dan negara. Dah lebih separuh abad pun kita merdeka. Taulah kita tahu selok-belok negara sendiri. Persoalannya selepas mereka menang di 5 negeri pada pilihan raya lalu, tiada pula rumah siap pahat berbunyi. Seperti yang saya kata, bukankah Parti PAS sudah 20 tahun meneraju kerajaan Kelantan? Bukankah juga Parti PAS yang telah memenangi pilihan raya negeri pertama tahun 1959? Bukankah Parti PAS sedang meneraju kerajaan Kedah? Bukankah Parti PAS pernah meneraju kerajaan Terengganu dan Perak? Tidakkah pula PKR sedang meneraju kerajaan Selangor, manakala DAP kini mengepalai kerajaan Pulau Pinang? Selain itu, barangkali ramai masih ingat bahawa sebelum menyertai Barisan Nasional, Parti PBS dan Gerakan merupakan parti pembangkang. Dan bukankah PBS telah memenangi pilihan raya Sabah tahun 1985 dan Parti Gerakan memenangi pilihan raya Pulau Pinang tahun 1969. Akhirnya seperti terakam dalam peristiwa, bukankah Barisan Nasional gagal memperolehi majoriti 2/3 semasa pilihan raya umum 2008? Saudara dan saudari, jadi jika sungguhlah tuduhan bahawa SPR tidak berwibawa dan tidak jujur, ini semua tidak mungkin berlaku. Ternyata demokrasi tetap berfungsi, malar dan segar di Malaysia. Ternyatalah pilihan raya di negara ini ialah proses yang bersih dan rakyat sudah matang serta bijaksana untuk memilih. Saudara dan saudari, pilihan raya umum ke-13 ini bukanlah satu pilihan raya yang biasa. Ia merupakan titik penentu kepada destiny rakyat dan negara. Pilihan raya inilah yang akan mencorakkan rupa wajah Malaysia hari esok untuk ditinggalkan kepada anak-anak kita. Antara sebuah Malaysia yang maju, berteraskan nilai serta matlamat dikongsi bersama, atau Malaysia yang mundur terpisah oleh tembok gaib di balik rasa prasangka dan prejudis. Hakikatnya hasil kerja keras setiap generasi, kita telah membentuk Malaysia. Malaysia yang dikagumi, dihormati, rakan dan taulan. Siapa menjangka bumi yang syarat dengan segala rencam ini mampu melepasi, apatah lagi berjaya menangani cabaran bernegara.
Pilihan raya juga amat jelas untuk kita melihat anak-anak tanpa mengira kaum maupun agama berhilai ketawa, membesar dan berlibur bersama-sama, atau didewasakan dengan kebencian yang membara. Di satu sudut, jalan mulia yang telah terintis sejak merdeka, bersiram darah, bermandi air mata, dan dibasahi keringat para patriot sepanjang zaman. Hendaklah kita selalu beringat betapa susah payahnya bapa-bapa pengasas kita membina apa yang kita nikmati hari ini. Sesungguhnya kita terhutang budi kepada almarhum Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tun Razak, Allahyarham Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir dan Tun Abdullah. Sebaliknya, saudara dan saudari, di satu sudut lagi, jalan yang bersimpang siur, kelam dan gulita, dibina atas fitnah, kepalsuan dan janji-janji bohong. Jika rakyat terpedaya dengan siulan menuju lorong itu, percayalah negara yang permai ini akan hancur, runtuh dan tenggelam. Sudah barang pasti, UMNO tidak akan membiarkan semua itu berlaku. Jika kita kehilangan harta, ia boleh dicari ganti. Jika kita hilang darjat kedudukan, ia dapat dipulih semula. Tapi jika kita kecundang dalam perjuangan ini, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita akan melukut di tepi gantang. Akhirnya terbangsat dan merampat di tanah sendiri. Bumi mana tak ditimpa hujan, laut mana tidak bergelora, bahagian dunia manakah yang wujudnya orang atau pimpinan atau persyarikatan atau parti yang tidak pernah tersandung atau tersalah. Di atas segalanya, sebagai kepimpinan parti dan kerajaan, kami nyusun jari nan 10 memohon maaf atas kekhilafan. Justru saya selaku Presiden UMNO bersama-sama timbalan Presiden serta seluruh staf kepimpinan parti bersumpah dengan nama Allah dan Rasulnya, berikrar dan berjanji terus mendahulukan kesejahteraan rakyat, terus mengutamakan rukun Melayu, terus membenteng akidah umat, dan terus memelihara agama Islam. Walau apapun rintangan yang melanda, biar apapun cabaran menghalang, UMNO tidak akan berpulang walau setapak. UMNO tak mungkin berpatah jalan. UMNO tak akan berdalih dalam menjual sebuah kebaktian. UMNO dan Barisan Nasional akan mengawal di barisan hadapan, menghadapi musuh dari luar maupun dalam. Saudara dan saudari, kita akan gunakan segala kudrat yang ada bagi memenangi hati dan fikiran rakyat di gelanggang demokratik. Kita akan bersaing untuk setiap undi. Kita akan berusaha untuk meyakinkan setiap rakyat Malaysia. Kita juga akan mengetuk setiap pintu hati dan membuka setiap gerbang harapan. Kita percaya rakyat Malaysia berhak mendapat kerajaan yang terbaik. Dan kita yakin bahawa UMNO dan Barisan Nasional lah yang mampu untuk menawarkan yang terbaik untuk rakyat. InsyaAllah. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, disinilah kita dilahirkan. Disinilah
tangis kita mula bergema. Di sini kita membina keluarga. Dan di sini kita melakar masa depan. Di sinilah juga dengan izin Allah yang Maha Berkuasa, kita akan bersemadi untuk selama-lamanya. Penuhkanlah tanah bertuah ini dengan rakyat yang mencintai harumnya perdamaian. Makmurkanlah watan ini sehingga labanya melimpah ke kaki halaman. Duhai putra-putri, duhai para pejuang bangsa, segeralah semua menyembah bakti. Pertahankan satu-satunya bahtera merdeka ini. Pertahankan Putrajaya. Fajar telah pun tiba. Nan menyingsing membawa harapan. Tanah Malaysiaku, permata nilam. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.